Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian. Okay, hari ini kita akan bincangkan tentang apakah bentuk graf fungsi kuadratik. Okay, cikgu imbas kembali apa yang kamu belajar minggu lepas. Okay, bagaimanakah untuk menentukan graf bentuk kuadratik? Okey, kamu telah tahu bahawa graf fungsi kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, dengan syarat nilai A ini tidak boleh sama dengan kosong. Okey, jadi untuk menentukan bentuk graf, dia bergantung kepada nilai A itu. Okey. Apabila A lebih besar daripada sifar, graf dia akan bentuk melengkung ke atas. Okey, ataupun kita ingat graf senyum, graf senyum, orang tersenyum. Okay, jika nilai A lebih kecil daripada sifar, lengkungnya ke bawah. Graf masam, muka sedih. Okay, jadi bentuk graf melengkung bagi fungsi kuadratik adalah disebut parabola. Okay, jika nilai A lebih besar pada kosong, bermakna, maksudnya nilai A itu, nilainya sebagai contoh berapa ni? Okay, nilai A besar pada kosong maknanya nilai tu boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Bermakna nilainya positif. Okay, integer positif. Okay, A lebih kecil daripada sifar, maknanya nilai A ini nilai integer negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sebagai contohnya lah. Okay, seterusnya. Okay, tentang titik maksimum dengan titik minimum. Okay, setiap lakaran graf kuadratik akan mempunyai nilai y yang tertinggi atau terendah berdasarkan bentuk lakaran. Okay, bagi graf lengkung ke bawah, kita boleh dapatkan titik maksimum. Kita dapatkan titik maksimum. Okey, titik maksimum ni maknanya titik yang berada di puncak, paling atas ke titik paling atas sekali. Okey, bagi graf lengkung ke bawah, lengkung ke bawah kita boleh dapatkan titik minimum. Titik yang paling bawah sekali. Bagi lengkung itu. Ini adalah nota yang kamu telah salinkan. Jadi cikgu teruskan lagi. Seterusnya untuk mengetahui tentang paksi simetri. Paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik. Paksi simetri adalah bermakna kita dapat membahagikan lengkung graf fungsi kuadratik ini kepada dua bahagian yang sama besar. Dua bahagian yang sama besar, dan dengan syarat paksi simetri ini dia mesti melalui titik maksimum. Ini bagi graf melengkung ke bawah, dan bagi melengkung ke atas, paksi simetri ini mesti melalui titik minimum. Selain daripada kaedah lukisan, maksudnya kita boleh kita boleh tentukan paksi simetri ini melalui persamaan. Ada satu formula, formulanya X sama dengan negatif B per 2A.
Kenapa dikata nilai X? Kerana okey, paksi simetri, ini graf kan. Okey, graf ini paksi catatan Cartesian, ini paksi X, ini paksi Y. Okey. Jadi kalau ada cikgu lakarkan ada bentuk graf, graf melengkung, maknanya paksi simetri tu dia lalu tengah-tengah. Dia membahagikan graf ini kepada dua bahagian dan dia akan melalui titik minimum dekat sini. Dan paksi simetri ini dia selari dengan paksi Y. Okey, cikgu harap kamu jelas tentang apa itu paksi simetri. Okey, kita nak tengok latihan ni. Okey, rasangan minda 6. Okey, yang kita tengok ya. Tiga graf ini. Okey. Yang ni yang pertama ni contoh, dia beri graf fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Okey, kerana kita belajar tentang graf fungsi kuadratik, jadi pada catatan Cartesian ini, paksi y ini dilabelkan sebagai fx ya. Okey. So sekarang ni kita nak dapatkan paksi simetri. Okey, bagi graf fungsi kuadratik ini. Okey, kenapa jawapan dia dikata persamaan paksi simetri x sama dengan 1? Okey, pertama sekali, okey, macam mana kita nak tahu nilai x sama dengan 1? Okey, kalau menurut kaedah lukisan, maknanya pertama pelajar perlu tentukan titik minimum atau maksimum dahulu. Okey, kalau dalam graf ni, maksudnya titik yang paling bawah. Okey, jadi maknanya, okey, pelajar perlu kena pasti titik tersebut. Okey, katakan, okey, cikgu tanda ya. Okey, ini maknanya, okey, ni titik. Okey, titik minimum titik minimum. Okey, titik minimum ni, okey, kalau kita baca koordinat lah ya. Okey, titik minimum ni kalau kita baca koordinat dia ialah 1, negatif 1. Okey. Cikgu tulis cikgu tulis untuk A. Okey, kita tulislah, catat dulu titik minimum. Kita baca koordinat 1, negatif 1. Okey, so sekarang ni, okey, dekat titik minimum dekat ini bacaan untuk koordinat x. Ini negatif 1 ni bacaan untuk koordinat y. Okey, cikgu ada bagi tahu tadi, okey, paksi simetri dia lalu pada titik minimum dan dia selari dengan paksi y. Okey, jadi daripada koordinat titik minimum ni, okey, pelajar ambil nilai koordinat x. Okey, koordinat x dia adalah 1 kan? Okey, jadi maknanya x sama dengan 1. Okey, x sama dengan 1. Okey, maknanya paksi simetri ni, okey, ambil pembaris, okey, garis dekat, okey,
garis lurus lalu pada nilai X sama dengan 1. Dan dia mesti melalui titik minimum dan maksimum. Okey. Faham ya? Okey, kita tengok yang B. Okey, B pertama kita dapatkan titik minimum dulu. Okay, titik minimum kita baca daripada graf. Kita dapat negatif 1, negatif 5. Okay, selepas tu pasti simetri ni dia persamaan dia sama dengan X kan. So X sama dengan berapa? Ambil nilai pada koordinat X bagi titik minimum itu. Jawapannya negatif 1. Okey, maknanya pelajar nanti perlu lukis. Okey, cikgu tunjukkan ni maksudnya lalu dekat negatif 1 ni pelajar lukislah kamu guna pembaris. Ini adalah titik minimum dia. Okey. Okey, tengok yang graf fungsi kuadratik yang ketiga. Okey, pelajar tentukan dulu titik maksimumnya. Okey, daripada graf daripada graf ini titik maksimum. Kita dapat 1/4. Okey, maka persamaan paksi simetri. Okey, ambil nilai pada koordinat X. Okey, sama dengan 1. Okey, kemudian pelajar ambil pembaris. Okey, daripada ni X, nilai X sama dengan 1 ni. Okey, sambung elok-elok garis lurus lalu pada titik maksimum. Okey, jadi ni caranya untuk mendapatkan paksi simetri. Okey, fahamkan cikgu harap kamu dapat fahamkan. Kemudian kita nak jawab, pelajar perlu jawab soalan dalam modul Okey, cikgu padam. Okey, apakah kesimpulannya Kesimpulannya Okey, paksi simetri bagi satu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi Y.
Okay, selari dengan paksi Y dan melalui titik maksimum dan juga titik minimum. Okay, jadi hari ini kita pelajar telah tahu cara untuk mengenal pasti graf jenis melengkung ke atas dan juga melengkung ke bawah daripada nilai nilai A, berdasarkan nilai A. Apa syarat nilai A tadi? Jika A bagi graf melengkung ke bawah, nilai A lebih besar daripada sifar. Graf melengkung ke bawah. Graf melengkung ke atas, A lebih besar daripada sifar. A melengkung ke bawah, A lebih kecil daripada sifar. Kemudian pelajar telah tahu cara untuk melukis paksi simetri. Di mana paksi simetri itu dia akan lalu pada nilai pada X pada koordinat X ataupun pada paksi X yang selari dengan paksi Y dan dia melalui titik minimum dan juga titik maksimum. Cikgu ada satu lagi yang cikgu nak tambah. Kita kembali kepada yang graf tadi tadi cikgu dah tunjuk cara nak lukis kan. Macam mana nak menggunakan formula menggunakan persamaan, menggunakan formula. Cikgu tulis balik jawapan. Jawapan ni X sama dengan negatif 1, X sama dengan 1. Kalau menggunakan formula cikgu tunjuk satu persatu. Untuk A, tadi cikgu kata formula untuk dapatkan paksi simetri sama dengan X sama dengan negatif B per 2A. 2A tu tengok pada persamaan tengok persamaan ni. Bandingkan dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau persamaan X kuasa 2 tolak 2X, maksudnya kat sini X kuasa 2 ni bandingkan dengan AX kuasa 2, nilai A berapa? Nilai A ni 1 Nilai A 1, nilai B ni adalah negatif 2. So gantikan negatif 2 bahagi 2 1. Negatif positif. 2 bagi 2 1. So dapat X sama dengan 1 kalau yang B kita bandingkan lagi dengan AS kuasa 2 tambah BS tambah C. A ialah 2, B ialah positif 4. 4. So negatif B 4 bahagi 2. A nilai dia 2. So 4, 2 tak 2, 4. 4 bagi 4, 1. Dapat negatif 1. So X negatif 1. C. Nilai A adalah negatif 2, B 4. Negatif 2 darab 2 negatif 4. 4 bagi negatif 4, negatif 1. Dijumpa negatif, negatif positif. So dapat 1. So X sama dengan 1. Ini kalau cara formula. So maksudnya ada dua cara di sini. Pelajar boleh menentukan paksi simetri.
Okey, jadi sekian saja untuk pembelajaran hari ini. Okey, pelajar boleh jawab latihan modul. Okey, modul ni dia mula dengan muka surat kalau ikut yang cikgu dapat ni, dia mula daripada muka surat 7. 7, 8, muka surat 7. Okey, muka surat 7. Muka surat 8. Okey, cikgu nampak latihan kat sini muka surat 7 dengan 8 je yang pelajar perlu buat. Nanti kita bicara dalam grup semula macam mana, sebab modul ni dah dikeluarkan dan dah minta dah ibu bapa sudah tak ambil. So jadi sepatutnya kita dah boleh guna dah modul ni. Okey? Okey, nanti kita tentukan semula. Okey, setakat ni dulu. Okey, kita jumpa lagi InsyaAllah besok kan. Besok kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat belajar semua.